R&D. Okey, dalam exam untuk fakta dia kamu boleh terus sebut menjalankan R&D. Tiada sebarang markah akan dipotong kalau kamu tulis macam ni pun. Okey, kita tengok. Supaya dapat mengekalkan spesies hidupan liar yang terancam bagi mengelakkan keputusan. Kalau kamu perasan, setiap huraian adalah hampir sama. Yang berbeza hanyalah fakta dan juga contoh. Okey, kalau kita tengok kenapa penyelidikan ini dibuat, ada banyak dalam buku teks kamu, dia kata untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar. Pemeliharaan ni maksudnya kita menjaga habitatnya. Pemuliharaan ini dia lebih kepada pulihara ataupun kita memulihkan keadaan asalnya. Okey, kemudian tujuannya yang kedua ialah mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam kita terpelihara. Kita tak nak sejarah berulang di mana ada haiwan yang telah pupus dan kita tak dapat jumpa lagi spesiesnya di muka bumi ini. Okey, kemudian contohnya cikgu buat macam ni. Seperti R&D yang dijalankan oleh UPN dengan kerjasama Jabatan Penghiratan. Okey. Kemudian ini adalah penyelidikan. Ada banyak contoh di sini. Antaranya ialah mengenal pasti suatu habitat hidupan liar, kajian tentang habitat harimau Malaya oleh Perhilitan. So, kami boleh letak juga contoh ini di sini. Tak ada masalah. Okey, kemudian mengkaji spesies hidupan liar yang wujud di Malaysia. Contoh, kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Kemudian, mengenal pasti jenis penyakit yang dihadapi oleh spesies hidupan liar. Contohnya ialah diagnosis dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Universiti Malaysia Sabah terhadap buaya yang sakit di Tuaran Crocodile Farm Sabah. Kemudian, mengetahui makanan yang sesuai dengan hidupan liar. Contoh, kajian tentang makanan untuk beruang matahari oleh Borneo Sun Bear Conservation Centre. Kemudian, menjalinkan kerjasama penyelidikan antara agensi kerajaan dengan universiti tempatan. Contoh, kolaboratif penghiratan dengan Universiti Putra Malaysia UPM berkenaan spesies terancam. Okey, yang cikgu pilihlah. Okey, kemudian kita ada kaedah pembiakan untuk mengekalkan spesies hidupan liar. Contoh, projek pembiakan dalam kurungan untuk meningkatkan populasi seladang di Jenerak, Selatan Pahang. Kemudian mengkaji kemandirian dan sifat hidupan liar. Contoh, kajian tentang perilaku tapir oleh Malay Tapir Conservation Centre MTCC di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun, Selangor. Okey, jadi ini sahaja yang perlu kamu tulis dalam exam. Okey, so make it simple. Jangan susahkan nak ambil semua contoh sebab rasa kita baca banyak takkan cikgu nak itu saja. Memang ini sahaja yang cikgu perlukan untuk berikan kamu markah. Okey, kita teruskan. Yang seterusnya ialah tentang penilaian impak alam sekitar ataupun Environment Impact Assessment EIA. Faktanya di sini, melakukan EIA, kamu boleh terus tulis macam cikgu sebut tadi, R&D, tak ada masalah. Huraiannya ialah bagi melihat impak kepada alam sekitar sebelum memulakan sesuatu projek pembinaan. Okey, seperti membuat EIA sebelum membuka kawasan pertanian berkeluasan 500 hektar. Okey, ini ada objektifnya. Kemudian perundangan dalam EIA dan contoh aktiviti yang memerlukan EIA. Maksudnya bukan semua projek memerlukan EIA. Okey, tujuan kita lakukan Environment Impact Assessment ni ialah kita nak ramal dan jangkakan kesan projek pembangunan ke alam sekitar. Kita kena tengok kalau kita buat sesuatu benda itu ataupun kita membina suatu kawasan tersebut, apa impaknya kepada alam sekitar? Adakah ia balance antara kesan positif kepada manusia dan kesan negatif kepada alam sekitar yang hadir? Okey, kita cuba kurangkan impak kepada alam sekitar walaupun dalam kerakusan kita nak mendapatkan kesan positifnya, iaitu contohnya kalau kita buka satu kawasan baru, kita nak bina rumah, maksudnya manusia dapat tempat tinggal baharu, tetapi kita lupa kawasan tersebut ialah tempat tinggal haiwan yang telah kita teroka untuk kepentingan kita. So, melalui EIA ini, kita boleh melihat kesannya. Okey, kemudian
isi seterusnya ialah pendidikan alam sekitar. Jangan sebut pendidikan sahaja, kita mesti sebut perkataan alam sekitar. Okey, faktanya di sini, memberikan pendidikan alam sekitar, okey, kepada siapa? Kepada masyarakat maupun pelajar sekolah tentang kepentingan mengekalkan hidupan liar. Okey, kalau kata kamu nak jawab soalan ini dalam maksud cikgu, ada soalan lain tentang usaha, kamu boleh guna juga pendidikan alam sekitar ini. Kerana ia satu langkah yang kata umum boleh buat untuk semua. Tetapi pastikan kamu tukar di sini. Kalau tentang pencemaran air, langkah dia mungkin kamu kata kempen tentang cintailah sungai kita dan sebagainya. Okey? Supaya kamu relevan dengan kehendak soalan. Okey, cikgu. Balik semula kepada tajuk kita iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Jadi untuk yang ini, kita kata kepada masyarakat maupun pelajar sekolah tentang kepentingan mengekalkan hidupan liar melalui subjek geografi. Bagi contoh. Okey, subjek geografi boleh, subjek sains boleh. Okey, di sekolah. Okey, kemudian yang ni kepentingan dia lah, dia cerita dalam buku teks kamu. Okey, bila kita dah tahu kenapa alam sekitar ini penting, so murid akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Okey, murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan. Bila kita dah tahu tentang alam sekitar kita, tempat tinggal kita, maksudnya kita boleh berjaga-jaga. Kalau kata nampak ombak tu tiba-tiba besar, adakah kita nak terus pergi mandi? Okey, itu yang kata di lapangan, maksudnya di alam realiti, di alam nyata. Kemudian murid akan lebih peka dan prihatin mengenai alam sekitar. Murid akan mempunyai pengetahuan kemahiran penyelesaian isu-isu alam sekitar. Murid bermotivasi untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Dan murid akan memahami konsep pembangunan lestari. Pembangunan lestari ialah pembangunan yang seimbang antara manusia dan juga alam sekitar. Okey, yang terakhir sekali ialah mewartakan hutan simpan. Cikgu, tak sama ke hutan simpan dengan taman negara? Jawapannya ialah tak sama. Kenapa? Sebab hutan simpan ini ialah kawasan yang kita langsung tidak boleh teroka, sama ada untuk pembalakan atau sebagainya. Okey, seperti yang cikgu dah tunjuk pada video minggu lepas. Okey, macam mana cikgu huraikan? Mewartakan hutan simpan supaya habitat hidupan liar dapat dikekalkan dan tidak dicerobohi yang akan dipantau oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Ini huraian kita. Okey, contoh hutan simpan cikgu ambil di sini seperti perwataan hutan simpan Royal Bloom di Perak. Okey, kamu juga boleh pilih dekat sinilah ataupun mana-mana hutan simpan yang kamu kenal. Jangan cipta sendiri, cikgu boleh cari data hutan simpan. Okey. Selepas tengok begitu banyak huraian, dengar banyak huraian, tengok cara cikgu menghurai isi. Jadi di sini cikgu nak minta kamu buat 2 tugasan. Yang pertama ialah kamu senaraikan langkah-langkah untuk memelihara dan memelihara hidupan liar dalam bentuk peta minda. Cikgu memang tekankan kamu buat peta minda sebab kamu lebih senang ingat bila kamu tengok rajah berbanding tengok tulisan yang banyak sangat. Sebab itu kalau kamu perasan daripada video-video cikgu ambil yang paling ringkas supaya kamu senang ingat. Okey, so bila dah jawab exam pun kamu dah ada guideline. Itu adalah jawapan yang cikgu nak dan jawapan tersebut adalah seperti kehendak skema jawapan. Okey? Dan diperuntukkan dalam kehendak soalan tersebut juga ada dalam DSKP kamu lah. Kemudian yang kedua, cikgu nak kamu huraikan 2 usaha untuk memelihara dan memelihara hidupan liar. Jadi cikgu dah bagi banyak tadi, ada 7. So cikgu nak kamu pilih 2 sahaja. Boleh ke saya salin nota cikgu? Jawapannya boleh. 2 daripada tadi sahaja. Yang mana kamu senang ingat? Boleh? Okey. So, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan bab baru iaitu bab 6. So, kalau boleh sebelum cikgu cerita tentang bab 6, cikgu nak kamu baca dulu ada apa dalam bab 6. Apa sumber boleh baharu, apa sumber tidak boleh baharu. Okey, kita berjumpa lagi.
Jangan lupa like dan subscribe channel cikgu ya. Bye.